Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sekarang ini kita bersama dalam satu program yang dinamakan dengan Program Remaja Khairul Ummah Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2020. Jutaan terima kasih dan tahniah diucapkan kepada penganjur utama yang inilah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Baik, bagi kabair ataupun dosa besar yang keempat, dosa besar yang keempat, yang inilah meninggalkan puasa Ramadan. Meninggalkan puasa Ramadan. Jadi bila menyebut tentang puasa Ramadan, sudah pastilah kita tak dapat elak daripada kita mendengar lagu daripada kumpulan Rehan. Lagu Rehan, biasa dengar. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk Ramadan. Lebih kurang lagu tu lah. Saya ni bukannya pandai sangat nak menyasyid-nasyid ni. Tapi apapun, berkenaan dengan lagu Rehan itu, secara tidak langsung dapat mengimbau kepada kita bagaimana situasi saat kita nak masuk bulan Ramadan, maka lagu-lagu yang terkait dengan bulan Ramadan akan berkumandang di corong-corong radio. Baik, berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi dalam ayat ini jelas menunjukkan pada kita bahawa kefarduan puasa ini telah pun berlaku pada zaman sebelum-sebelum ni. Sebelum kita umat Muhammad SAW ini pun telah pun berlaku ibadah puasa ini. Jadi puasa ni seperti yang kita tahu, ia adalah merupakan satu ibadat yang benar-benar menunjukkan ta'abbud lillahi ta'ala. Tanda kehambaan kita pada Allah Ta'ala. Dan dalam rukun Islam yang 5 itu, puasa di bulan Ramadan merupakan rukun yang ketiga. Mana kita fahamlah bila mana sebut kata rukun ni, satu benda yang merentasi logik matematik. Kalau kata logik matematik apa? 5 tolak 1, jawapan dia 4. Tapi kalau kata rukun ini, khususnya rukun Islam, tinggal 1 jadi kosong. Rukun Islam ada 5. Dengan lafaz kalimah syahadah, kemudian kita solat 5 waktu, kemudian kita mengeluarkan zakat, kemudian kita menunaikan haji. 4 benda ni kita buat, tetapi tang puasa kita tak buat, kita menafikan puasa itu. 5 tolak 1 bukannya 4, tetapi 5 tolak 1 jawapannya kosong. Fail, semua sekali. Semua 4 yang kita buat itu semuanya terbatal, tak pakai. Jadi kena ingat sungguh-sungguh. Kerana rukun Islam kita ini ada satu tunjang. Bagi seorang Muslim itu perlu untuk kita laksanakan. Seboleh-bolehnya kelima-lima rukun ini mesti kita pasakkan dalam diri kita, dan kita patut dan sewajibnya kita tunaikan semaksimal mungkin. Baik, berbalik pada tajuk kita yang inilah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ia merupakan salah satu dosa besar. Kerana apa? Kerana ia merupakan bulan Ramadan, seperti yang kita maklum, ia merupakan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, penghulu bagi sekian hari, sekian bulan. Dan di dalamnya lah turunnya Al-Quran. Maka ia disebut sebagai penghulu bagi sekian bulan kerana seluruh umat Islam dalam bulan Ramadan semuanya akan beribadah. Kita pilih mana-mana pelosok dunia sekalipun, kita pilih mana-mana corok mana pun, termasuklah corok Tok Kun mana pun,
Kita akan jumpa umat Islam pada bulan itu akan puasa. Kalau pergi luar negara, kalau kata dia tu Islam, maka dia puasa. Kalau kata dia puasa, dia itu Islam lah. Maknanya bulan Ramadan, bila umat Islam itu dia tak puasa, something wrong somewhere. Jadi, ia adalah satu tanda ibadat yang merangkumi seluruh dunia. Baik. Dan ia merupakan satu pesta ibadah. Yang mana masjid-masjid, surau-surau, bermulanya daripada solat maghribnya itu, hinggalah sampai ke tengah malam. Selesai daripada solat tarawih, kemudian kita akan bertadarus Al-Quran. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang diadakan dalam bulan Ramadan. Dan yang paling utama yang perlu kita faham, yaknilah berpuasa di bulan Ramadan ini, yang dikatakan sebagai puasa itu, ia merupakan satu ibadah yang Allah Ta'ala paling suka. Allah Ta'ala paling suka, yaknilah kita berpuasa. Kerana apa? Dalam banyak-banyak ibadat yang lain, jika kita lihat, kita tengok kenapa ibadat puasa ni Allah Ta'ala suka. Kalau kita tengok pada ibadat yang lain, contoh macam ibadat tawaf. Kita nampak kawan tu tengah tawaf, kita tahu dia melakukan tawaf. Bila orang tu dia bersa'i, kita nampak dia tengah melakukan ibadat sa'i. Kita tengok pula ibadat yang berikutnya, ibadat solat. Bila kawan tu solat, dia solat yang 5 waktu, ataupun solat sunat seumpamanya, perbuatan yang dia sedang buat itu kita nampak. Kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Kita tahu kata dia sedang solat. Kalau kata dia bersedekah, kita nampak dia bersedekah. Tetapi, bila kita lihat puasa, jika empunya badan itu tidak maklum kata, inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa, maka kita takkan tahu. Kerana ia akan balik pada diri dia sendiri. Kerana perjalanan dia itu, tidak siapa pun boleh tahu. Seseorang yang bergerak itu, 2 orang, Ali dan juga Abu. Dua orang yang bergerak bersama-sama berjalan. Di antara Ali dengan Abu ni, kita tak tahu siapa yang puasa. Melainkan salah seorangnya mengakui kata dia puasa. Barulah kita tahu. Sebab itulah puasa ini Allah Ta'ala suka kerana dia benar-benar meletakkan dalam diri, khususnya pada hati yang melibatkan iman dan taqwa itu, hanya lillahi ta'ala. Hanya semata-mata pada Allah. Kalau kata dia nak makan, boleh. Waktu dia duduk sorang-sorang, dia makan nasi tandori sepinggan, keluar belahak elok, dia buat kata dia puasa. Boleh, tak ada masalah. Waktu dia mandi, sambil mandi tu, dia minum air. Boleh, siapa pun tak tahu. Tapi, Allah Ta'ala suka itu kerana apa? Ibadat itu membawa kepada rasa taqwa dan iman daripada Allah. Dia akan mempertahankan diri dia yang puasa itu semata-mata kerana Allah, bukan sebab manusia. Sebab itulah pahala puasa ini Allah Ta'ala sendiri yang akan bagi. Puasa ini ganjarannya Allah Ta'ala yang akan bagi. Kalau kata seorang itu solat 5 waktu, kalau kata dia solat seorang, dia dapat satu ganjaran pahala. Tapi kalau kata dia solat berjamaah, dia akan dapat 25 hingga 27 ganjaran pahala. Dan itu memang dah dimaklumkan dalam hadis Nabi SAW. Demikian juga kalau kata seseorang itu bersedekah. Bersedekah itu dia boleh pi maksimumnya apa? Hingga 700 ganjaran pahala. Semuanya itu ada dia punya ukuran pahala, ganjaran pahala. Tetapi bagi ganjaran pahala puasa, wa ana ajzabih. Allah Ta'ala kata, puasa ni aku yang akan bagi ganjaran pahala. Banyak mana? Wallahu Ta'ala a'lam. Banyak mana? Sebesar Bukit Uhud, boleh jadi. Sebesar Gurun Jerai, boleh jadi. Sebesar Bukit Mentajam, boleh jadi. Sebesar nasi sepinggan, boleh jadi. Semua itu kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah puasa ini satu ibadah yang paling Allah Ta'ala suka. Baik. Sebenarnya berkaitan dengan orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini, khususnya, Nabi SAW pernah mengkhabarkan satu keadaan yang mana baginda Nabi SAW, baginda sendiri telah melalui satu situasi yang mana dalam situasi tersebut baginda yang mana waktu itu baginda sedang tidur. Apabila baginda sedang tidur, baginda telah didatangi oleh para malaikat, yang mana para malaikat ini telah membawa baginda ke satu tempat yang tinggi. Satu tempat yang tinggi, yang mana akhirnya dalam mimpi tersebut
baginda diperlihatkan keadaan satu manusia yang keadaan mereka kakinya diikat. Kaki diikat di bahagian mulutnya itu, maka keluarlah lelehan darah-darah yang menjijikkan. Keluarlah bau-bau busuk yang menjijikkan. Maka saat itu bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat yang membawa baginda saat itu. Ketika ini baginda dalam mimpi baginda, ditanyakan pada malaikat ini, siapakah golongan ini? Maka jawab malaikat ini, inilah golongan yang mana mereka berbuka sebelum waktunya. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam apa yang telah diceritakan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menunjukkan bagaimana situasi keadaan golongan manusia yang di akhirat nanti apabila mereka ini tidak berpuasa. Yang inilah yang maksud mereka yang berbuka sebelum waktunya. Sebahagian para ulama menafsirkan bahawa mereka ini yaknilah golongan yang tidak berpuasa. Sengaja tidak berpuasa khususnya pada bulan Ramadan. Bukannya nak refer pada puasa-puasa sunat ke, bukan. Directly khusus kepada bulan Ramadan, mereka yang tidak berpuasa di akhirat nanti mereka akan diazab sedemikian rupa. Digantung kakinya hingga akan keluar daripada mulut-mulut mereka itu darah-darah dan bau-bau yang busuk. Maukah kita jadi macam tu di akhirat nanti? Maukah kita nak keadaan yang digantung kaki macam tu, keadaan yang berkekalan? Sudah pasti kita tak mau. Maka dalam keadaan tersebut perlulah kita ingat bahawa dalam situasi kita sampainya saja bulan Ramadan, maka perlulah kita tanamkan niat dalam diri kita. Kurang-kurang kita ingat baliklah apa yang disebut oleh dalam lagu penyanyi dia, lebih kurang mambai, bunyi mambai gitulah. Apa dia kata? Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Lebih kurang lagu tu lah. Nak kata apa? Setiap kali tibanya Ramadan, kita kena ada rasa keazaman yang tinggi. Kita jangan masuk join geng plastik hitam. Geng plastik hitam tak mau. Geng plastik hitam ni kira main pintu belakang. Plastik hitam kita tak mau main. Geng pintu belakang pun kita tak mau main. Benda-benda macam ni semuanya yang akan merugikan diri kita sendiri. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu pesanan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi siyamu dahri wa in samahu. Yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang berbuka satu hari pada siang hari dalam bulan Ramadan tanpa ada sebarang keuzuran. Yang ni apa? Dia tak sakit, dia tak bermusafir, perkara-perkara yang memberi kelonggaran, orang yang diberi rukhsah, orang yang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan sakit, disebabkan bermusafir, itu dia tak ada sebab-sebab ni. Tidak ada sebarang keuzuran bagi dia, tapi dia saja tak mau puasa. Ni hang pasal apa hang tak puasa? Saja tak mau puasa. Okey, ingat apa yang Nabi pesan, sesungguhnya tidak dapat digantikan dengan puasa sepanjang masa meskipun ia tetap melakukannya. Boleh faham ni? Hadis ini jelas bagi tahu pada kita. Bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan walaupun sehari saja dia tinggal, tapi tak ada sebab apa, saja dia tinggal. Walaupun selepas itu dia ganti, dia qada balik. Di luar bulan Ramadan dia qada balik. Walaupun dia ganti dengan sebulan puasa ataupun sepanjang masa dia puasa, takkan sama puasanya yang dia tinggal sehari itu di bulan Ramadan. Justru perlulah kita ingat bahawasanya puasa di bulan Ramadan ini satu benda yang rukun yang perlu kita buat. Jangan kita tinggalkan. Bahkan Abdullah Ibn Abbas telah menegaskan kepada kita bahawa ikatan Islam dan asas agama itu terbahagi kepada tiga. Asas ikatan Islam itu terbahagi kepada tiga, yaknilah yang pertama ialah syahadah. Lafaz syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikatan yang pertama.
Dan yang kedua, ikatan Islam kita, yaknilah solat 5 waktu sehari semalam. Dan yang ketiga, yaknilah puasa di bulan Ramadan. Siapa-siapa yang tinggal salah satu daripada 3 ni, tinggal salah satunya syahadah, tinggalkan salah satunya puasa, tinggal salah satunya solat 5 waktu, maka berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka kufurlah ia. Oh, bahaya kan? 3 asas ni kita tinggal salah satu, Ibn Abbas kata kufur dia. Maka janganlah kita jadi golongan yang meninggalkan puasa ini, kerana ia merupakan salah satu dosa-dosa besar. Sekiranya kita tinggalkan puasa dengan sengaja, dengan kita menafikan, ingat balik rukun ada 5, tolak 1 bukan 4, tapi tolak 1 akan jadi kosong. Justru ingin saya ingatkan pada diri saya dan sekian para pendengar di luar sana, khususnya anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, puasa, jangan tak puasa. Jangan buat leceh. Sekian. Untuk itu, minta maaf banyak-banyak, ada terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.